Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi saya Amirul dalam rancangan MRC TV. Guys, peminat-peminat MRC di luar sana, khususnya hari ini Amirul nak review sebuah unit KK paling laris di Jepun yang kita pun tahu KK di Malaysia harga mahal. Tetapi bila permintaan ada, kita cuba bawa masuk. Orang Malaysia satu je perangai. Bila orang yang ada duit, dia beli je kereta tu. Tak kisahlah harga berapa, janji special edition dan limited. Okey. So, seperti yang korang tahu, Amirul adalah review kereta di dalam YouTube channel. Korang boleh subscribe my channel YouTube MRC TV dan tekan button loceng sekali untuk tahu latest video dan bila kita buat premiere. Okey. So, peminat-peminat MRC di luar sana khususnya, kita nak buat review sebuah unit Honda, iaitu Honda N1. So, yang ini adalah KK yang kita rival dengan Honda M-Box. Kita ada Toyota Tank, kita ada apa lagi kereta yang kita tahu? Kancil, Klise, Kenari, Viva. Tetapi ini yang versi Jepunnya. So, untuk pengetahuan korang juga, Honda N1 dinobatkan di Japan. Iaitu adalah KK paling laris di Japan dan KK paling popular di Japan pada tahun 2021 sehingga 2022. So, inilah dia Honda N1. Nak tahu apa yang bestnya? Jom santai tengok review Amirul kali ini. Okay guys, so untuk pengetahuan korang juga, Honda N1 ni dia ada banyak series untuk compact car. Kita ada Honda N1, kita ada Honda N-Box, kita ada Honda N-Wagon, kita ada N-Van, kita ada Honda S660 yang paling kecil, sport car 2 pintu, paling kecil tau. Okay. So, minta korang-korang juga, sebenarnya Honda N1 ni bila dia diciptakan? Okey, pada tahun 2012 dia diwujudkan dekat pasaran Jepun. Yang ini adalah generasi yang kedua. Pada tahun 2020 dia launching the new facelift untuk Honda N1. Sebenarnya Honda N1 ni dia datang dengan dua siri. Satu spek 660cc turbo, satu lagi 660 dan ada juga aksesori tambahan daripada Jepun dia panggil RS spec. Yang itu kita ada warna kuning. Yang warna oranye ni kita tunjuk sebagai 660 turbo sahaja. Okey. Untuk korang juga, Honda N1 ni sebenarnya adakah dia meniru sesetengah company untuk idea design ataupun dia memang ada identiti dia compact car yang paling laris? Okey, sebenarnya Honda N1 ni dia dah buat dah facelift macam ni sebelum ni. Cuma yang model baru ni dia buat front grille ni lagi nampak gempak sedikit dan front bumper ni dia lagi nampak simple. Alright. Dan sebenarnya lampu dia ni hampir sama macam model Mini Cooper. Betul tak betul? Nampak tak? So, kalau kita tahu juga dia meniru atau tidak, tidak sama sekali sebab di Jepun untuk keluaran Honda N1 ni dia ada satu situasi yang di mana dia nak buatkan dia ni jadi idol sesebuah benda. Aku pun lupa, benda ke binatang lah, aku pun tak tahulah. So, untuk korang juga, Honda N1 ni dia datang dengan warna yang special iaitu two-tone colour, warna orange dan warna black. Memang cukup lawa, cukup feminin untuk para wanita pakai di luar sana. Okey. Untuk Honda N1 ni kita boleh perasan dekat depan ni kita ada satu front black grill dekat bahagian depan ni. Kalau RS dia datang dengan full black. Okey. Dalam masa sama juga kita ada logo Honda dan kita tengok front bumper dia datang dengan fog lamp juga bawah ni. Kalau nak jadikan betul-betul JDM, kita kena pakai lampu warna kuning. Okey. So guys, untuk Honda N1 ni dia tidaklah kata tak ada power, dia tetap ada power dan kita nak tahu juga sebenarnya kalau 660 turbo ni dia punya horsepower lebih kurang dalam 64 HP. Okey lah, boleh pakai as a second car atau third car. Okey. Dan Honda N1 ni juga sebenarnya yang paling best sekali adalah dia sangat mudah parking. That's why di Jepun diorang pakai compact car saja sebab senang parking, senang bawa, senang nak bergerak ke hilir ke hulu. Kalau boleh pakai kereta ni pakcik-pakcik macam-macam di luar sana nak pakai pergi masjid boleh, tak ada masalah. Pakai Honda N1. Pergi kedai runcit pun tak ada masalah. Easy to drive. Okey. Dan kalau korang nak beli untuk anak korang yang study dekat university sangat digalakkan sebab road tax jimat, minyak pun murah. Maknanya spend untuk minyak diorang RM30 seminggu dah okey dah. Cuba kalau bagi Mercedes ke anak kita. Koyak babe. Okey guys, nak tahu apa lagi menarik tentang Honda N1 ni? Jom tengok review Amirul sampai habis. So untuk Honda N1 kita nak tengok kena tak daripada pandangan sisi tepi. Okey. Sebenarnya kita pun tahu bila nak buat satu compact car ni sebenarnya kena ambil tahu dia punya daripada segi bucu-bucu setiap kereta ni. Dalam sama juga tulang setiap kereta ni kena tak macam bentuk kereta ataupun bentuk peti ais mata-mata. Okey. Kan kita boleh tengok rim yang diberi oleh Honda diberi oleh Honda sendiri. Kita pakai rim 14 inci warna hitam dan dia juga datang dengan logo Honda untuk bahagian rim dan dia datang dengan disc brake bahagian depan dan drum brake untuk bahagian belakang. Okey. Dan dia juga datang dengan warna black gloss untuk bahagian side mirror dan dia sedikit ada stitching warna hitam dekat bahagian skirting lips dekat bahagian tepi dan door handle datang dengan warna chrome dan bumbung dia warna hitam. Itulah membuatkan Honda N1 ni sangat special sebab
Untuk harga kereta ni sebenarnya murah, RM125,000 sahaja keluaran tahun 2020. Korang boleh dapat compact car yang parat, yang cukup best. Nak tahu yang lebih menarik? Jom tengok kat bahagian belakang. Untuk bahagian belakang juga yang paling best sekali Honda N1, dia datang juga dengan spoiler bahagian belakang dan lampu design dia yang cukup cantik. Ada juga albino punya style design, which is kita pun boleh tahu dia transparent punya lampu dan dia punya LED cukup lawa warna merah. Alright, sebab ni dah trend terkini orang pakai. Dan dia ada juga ada chrome part untuk bahagian logo dekat bahagian belakang, so sangat lawa. Dan exhaust dia cukup rare, datang dengan dual exhaust dan bumper dia pun ada stitching warna hitam. So daripada belakang memang cukup cantik dan bonnet space dia agak cukup besar. So Honda N1 ni kalau kita pun tahu, dia punya design sebenarnya memang boleh capture market di luar sana dan pasaran Malaysia, disebabkan design dia terlalu compact dan dia juga kena dengan steering, kena dengan sport rim, kena dengan Dodi design, semua dia cukup komplit. Jom kita tengok dekat bahagian dalam. Tetapi yang special, orang Jepun convert juga, letak logo RS kat sini. Jom kita tengok bahagian dalam. Okay guys, so now kita dekat dalam sesebuah unit Honda N1. So Amirul nak belanja korang view kali ni. Yang cukup best sekali adalah, ini adalah personal opinion saya sendiri. Kalau korang minat, minat lah. Kalau korang tak minat, swipe. Kalau like, suka. Okay, so untuk Honda N1, kita pun boleh perasan dia punya cockpit dashboard dia memang cukup lawa. Sebab luar kita nampak macam peti ais, tapi bila tengok dalam pun macam mewah gila. Ibarat luas tinggal dalam kondo. Inilah dia Honda N1. So, untuk Honda N1 sebenarnya dia ada 3 seater. Nampak tak dekat sini? 1, 2 tengah boleh duduk, 3 anak-anak kita. Tetapi dia ada juga armrest kat sini yang kita boleh buka dan letak kat sini. But this is manually lah je lah. Okay, untuk korang juga, kalau RS dia datang dengan full black leather dan stitching warna merah. Kalau yang bukan RS dia datang juga dengan two tone color, warna hitam dengan warna cream. Dan bumbung dia tetap warna hitam jugalah. This is the best kalau korang beli Japan spec. Untuk Honda N1 bahagian dashboard cockpit, kita boleh tengok dekat bahagian sini memang cukup best. So handbrake kaki, dalam masa sama juga dia menggunakan gear di tangan. Alright, dan yang paling aku suka adalah dia punya meter style, warna lighting dia memang cukup cantik dan dia punya steering design pun cukup best. Yang penting dia ada pedal shift. Ini adalah satu kelebihan untuk Honda. Peminat-peminat Honda suka sebab dia ada pedal shift. Tak kisahlah korang beli Jazz ke Honda City Hatchback ke yang low spec pun tetap ada pedal shift. Okey. Untuk Honda N1 ni yang paling aku suka, dia punya dalaman dia kita boleh tengok Untuk bahagian konsol tengah ni dia juga datang dengan sedikit gloss black punya finishing dan kita boleh tengok dekat sini meter aircon digital. Dan yang paling best bila kita bercerita tentang compact car nak guna sebagai di town, so dia adalah pelbagai untuk cockpit USB port semua dekat sini. Power socket semua cukup komplit dan dia tetap juga ada dashboard dia. Walaupun comel, cute, mute, sesuai untuk gadis-gadis di luar sana ada. Dan dia juga ada satu tempat cup holder dan tempat phone holder ke everything compartment part yang penting. Wallet pun boleh letak dekat sini. Dan yang paling penting juga untuk Honda N1 ni, kita boleh rasai sendiri. Luar dia nampak macam kecil tetapi bila di dalam kita duduk, bumbung agak tinggi. Alright. So ini sedikit sebanyak yang korang boleh tengok video tentang Honda N1. Jom kita tengok dekat bahagian belakang. Sebenarnya muat tak orang yang badan macam saya? Jom. Now Amirul duduk dekat bahagian belakang untuk Honda N1 dan kita pun boleh tahu bila kita duduk dekat bahagian belakang sebenarnya kita nak apa? Kita nak ruang kaki dan kita nak pergerakan movement kita senang bergerak untuk bahagian belakang. Dan untuk 2 orang duduk bahagian belakang pun dah okey dah sebenarnya. Untuk 3 orang agak sudden sedikit. Tetapi dalam masa sama juga kita dapat adalah satu ruang yang besar. Which is kita pun ada Honda N-Box. Honda N-Box dia ada 2 sliding door. Kalau untuk Honda N1 pintu 4. Maknanya 4 pintu buka manually lah. Alright, dalam masa sama juga ruang kaki kita sangat selesa dan yang paling best dia punya tempat duduk adalah straight. So tidak terlalu bongkok, tidak ke dalam dia punya tempat duduk, so dia straight saja. So 90 degree memang cukup best. Sebab kita nak bawa compact car, nak pakai dekat town, so kita perlukan satu kepuasan yang maksima. Tetapi penjimatan pun kena maksima punya space. Alright. So ini untuk bahagian dalaman untuk duduk dekat bahagian belakang. So now jom kita tengok yang part terakhir. Best ke tak best? Apa promosi yang MRC TV nak bagi pada korang semua? Okay, now sambungan kita nak bawa kereta Honda N1. Okay, sebenarnya kalau kita cerita tentang Honda N1 ni,
pening, amat rumit untuk dirungkaikan. Yelah, dengan 660 turbo, harga yang mahal, tetapi permintaan ada. King of K-Car di Jepun, which is dia adalah salah satu kereta yang patut dibanggakan dan patut dijual banyak kalau kat Malaysia ni sebenarnya. Tetapi biasalah rakyat Malaysia, bila tak banyak atas jalan, dia tak pakai lah kereta tu, dia tak belilah kereta tu. So now kita tengah driving experience. Okay, kalau kita tengok daripada pandangan Amirul ni, sebenarnya kalau untuk Honda N1, kalau nak pakai as a town use, okey. Sesiapa yang duduk dekat kondominium, kita bagi tahu lagi sekali, sesiapa yang duduk dekat kondominium, apartment, flat, maknanya Honda N1 ni sangat senang sebab parking senang. Yang kedua, kita nak masuk basement parking tu easy sebab basement parking selalunya kan kecil. So bila kita nak masuk, sangat mudah kereta ni. Easy to control, easy to budget angle apa semua. Dan yang seterusnya juga, kalau korang beli Honda N1, of course lah korang duduk kondo kan, duduk apartment. Bila korang nak bergerak, nak pergi ke kedai tu kan, nak start kereta yang besar kan, bawa, satu hal malas. Yang kedua, bila nak start motor, tengok rajin tak rajin. Tapi yang ketiga, bila korang start Honda N1 korang ni, bawa keluar pergi kedai, beli okok je guys. Tetapi kau tengok ramai orang mesti steam dia tengok korang sebab kereta ni unik. Itu je aku nak bagi tahu. So hari ni Amirul nak bawa kereta ni, nak rasa sendiri. Okay, untuk respon kita nak try dia punya pick up. Okay, kita tengok 0 ke 60 dalam masa 3 saat. Oh, tak ada, 5 saat dah. So daripada segi pick up dia, seriously korang patut try test drive, pandu uji. Sebab daripada segi pick up dia hampir sama dengan CC 1.0 turbo, sama macam Altiva, seriously. Alright. Dan yang seterusnya juga kita nak bagi tahu, dengan black interior ni, maknanya daripada segi pillar, bumbung semua warna hitam, door panel warna hitam, dashboard warna hitam, steering pun hitam tapi ada line merah merun sikit. So memang cukup eksklusif dan nampak lawa. Yang paling penting, awet-awet tengoklah kiri kanan. Bawa kereta Honda N1 ni, lalu titiwangsa confirm orang mesti tahan, ambil gambar, awet tengok senyum kan. Tapi jangan tinted lah. Beli kereta Honda N1 jangan tinted, biar terang berderang. Okay, so daripada segi respon untuk dia punya handling, okay, sebenarnya orang takut nak beli kereta macam ni, compact car ni, sebabkan handling, which is dia punya handling orang takut dia terhuyung-hayang, body roll dia memang out, which is dia sangat goyang sebab dia terlalu ringan. So dalam masa sama juga orang takut nak beli Honda N1 ni sebab sebab dia punya suspension dia tidak terlalu bagus. Alright, tetapi aku boleh suggest kat korang, sama ada korang pasang Ultra Racing Bar, tukar kepada rim size 15 inci, ataupun korang tukar kepada adjustable, supaya dapat satu dapat satu pemanduan yang lengkap, which is untuk compact car tetapi pemanduan dia ala-ala sedan car. Itu yang kita nak sebenarnya. So selebih daripada itu, daripada segi fuel consumption, kita tak payah nak bercerita, memang dia tentulah dia jimat, dan dia juga ada button Econ ni, which is lagi jimat. Dia super jimat. Ini jimat ni super jimat. Okay, so sebenarnya kereta ni kalau di Jepun sekarang dah banyak electric car buat design macam ni, tetapi untuk Honda dia masih pertengahkan kereta yang pakai minyak. Kereta elektrik dia panggil Honda apa? Honda apa Fuji? Honda E. Honda E. Okay, so daripada segi dia punya cockpit dia sama macam Honda N-Box. Seriously, sama je. Dia punya digital, aircon punya meter panel, dia punya player, dia punya konsol aircon dia design, dan dia punya tempat tombol gear dekat sini, dan meter dia sama macam Honda N-Box sajalah. Cuma design, kita beza pada design. Macam aku cakap dengan korang daripada awal, kita ada Honda N-Box, N1, N-Wagon, N-Van, S660 tu yang paling kecil tu. Alright. So guys, ini sedikit sebanyak review Amirul nak bagi tahu. Daripada segi performance, handling, korang kena try test drive, pandu uji sendiri, baru korang feel sendiri sebenarnya berbalut tak beli Honda N1 ni. Sebab yelah kita nak spend 125,000 kan. So which is kita kena fikir panjang, worth it tak worth it beli sebenarnya. Bagi aku kalau duduk KL worth it. Seriously aku boleh cakap. Sebab apa? Nak tahu lebih lanjut, datang showroom dengan bening-bening. Jom aku goreng korang part lain pula. Stay tune. Alright guys, so sekian saja review daripada Amirul, host rancangan MRC TV. Untuk maklumat info pada anda semua, Honda N1 ni adalah ready unit dan masih available sehingga hari ini. Dan model ni juga keluaran tahun 2020, Japan spec unregister, tidak registerkan di Malaysia. Nak tahu spek macam mana, power macam mana, best tak best bawa, datang showroom, jemput,
test drive sendiri, rasa sendiri. Bawalah mak ayah, nenek, atuk ke, minta restu ramai-ramai nak beli kereta compact car ni. Dalam masa sama juga, ramai orang tanya dengan Amiro, reveal lah harga, bagilah tahu harga. So kita akan bagi tahu harga. Untuk model Honda N1 ni, harga dia serendah RM125,000 sahaja body price. So dalam masa sama juga, model ni boleh loan 9 tahun dan interest serendah 2.6%. Dan juga model ni sebenarnya boleh full loan, tapi bergantung pada documentation dan lebih kepada government sector. Okey, sebenarnya kalau kita nak bercerita tentang, sedikit kita masuk sedikit info. Kalau kita nak bercerita tentang spare part, Easy Care warranty cover parts untuk kereta model ni dan kita bagi 6 tahun warranty kepada anda semua di luar sana. Dalam masa sama juga, untuk spare part sebenarnya dah ada dah dekat Malaysia. Cuma bila accident saja menjadikan big issue yang di mana lampu tak ada jual kat Malaysia. Fender kita boleh simen balik. Benda-benda yang main compartment yang tak ada jual kat Malaysia, kita terpaksa direct imported order from Japan. Itulah menunggukan masa sahaja. Tetapi untuk supplier insurans di luar sana, yang saya tahu memang diorang boleh claim dan diorang boleh buat dan order from Japan. Tiada masalah. Dan jangan khawatir lagi sebab ramai orang takut beli kereta recon, kereta-kereta yang pelik macam ni, dia takut kepada lebih pada spare part. So guys, info dah tahu, maintenance dia macam mana. Okey, untuk model kereta ni maintenance serendah RM300 sahaja servis dia sekali minyak hitam, dan major servis serendah RM600 saja. Dan tiada apa-apa compartment big issue untuk model kereta ni. Lebih kepada wear and tear macam tayar 14 inci baru RM200, brake pad baru RM300. Dia melibatkan kos yang sangat minimal dan boleh pakai lama long term. Dan sebenarnya juga untuk Honda N1 ni sebenarnya kita ada 2 unit warna kuning dan warna oren, dan kita mungkin akan lebih order banyak lagi kalau permintaan ada di Malaysia dalam masa sama juga guys. So terima kasih support Amiro, belanja like, komen dan share video ni pada kawan-kawan korang semua. Saudara mara yang ingin mencari compact King of K-Car yang ada di Recon, iaitu wujud di dalam MRC TV punya stock list. So guys, stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.